Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan Cool TV kita hari ini dalam The Thursday Show. So untuk hari ini kita ada seorang tamu kita yang merupakan seorang guru yang mana kita nak kongsikan kepada anda semua juga macam mana sebab beliau pernah viral baru-baru ini berkenaan dengan tweet-tweet yang dikeluarkan oleh pelajar-pelajar kita sewaktu PKP, PKPB, PKP yang mana kata-kata kita tengok dalam tweet yang diviralkan tersebut adalah pelajar-pelajar kita lebih kurang macam tak mementingkan apa yang cikgu buat. Dan kalau ikutkan topik ataupun dalam laporan akhbar ada menulis tajuknya adalah sampai hati buat cikgu macam ni. So ada jugalah kita bersama dengan cikgu yang saya maksudkan ataupun guru tersebut adalah Cikgu Muhammad Khairul Izzuddin Saari. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar cikgu, sihat cikgu hari ni? Alhamdulillah sihat. So Cikgu Khairul, Ya saya. untuk permulaan lah cikgu, sebelum kita pergi lebih jauh mungkin cikgu boleh kongsikan latar belakang cikgu sendiri, bila cikgu start mengajar dan baru kita masuk pasal tweet tu nanti. Boleh. Okey. Okey, saya Cikgu Khairul berasal daripada Terengganu. Bermula daripada tahun 2013 saya dihantar ke SK Long Palai di Ulu Baram, Sarawak. Itu first posting cikgu kat situ? Itu first posting 2013 sampai Julai last year. Julai 2019. Lama juga lah ni. Lama, 6 tahun setengah. 7 tahun. Okey, yang tu sekolah pedalaman, sekolah berstatus sekolah P3. Pedalaman yang paling teruk lah. Okay, dan tahun lepas saya transfer ke SK Kuala Grace di Kuala Kerai, Dabung, Kelantan. Kita just nak tanya dulu berkenaan dengan tweet-tweet anak-anak murid yang cikgu, mungkin bukan cikgu saja, saya percaya semua cikgu yang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak muridnya, tapi tindakan ataupun apa yang dilakukan anak murid tersebut, pelajar-pelajar kita dekat Twitter sampai dia orang cakap macam-macam lah. So mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kita. Okay, sebenarnya macam saya sendiri pun saya tak suka untuk tweet benda yang negatif, terutama sekali bila melibatkan murid-murid lah. Sebab ini bukan satu benda yang profesional bagi saya. Betul. Cuma yang berkaitan dengan yang viral hari tu kan, yang pasal budak tak buat kerja rumah apa semua. Okay, dia sebenarnya macam bila pihak kerajaan umumkan yang kita kena buat PKP sebab pandemik ni, kita semua tak sedia. Betul. Cikgu, budak-budak dan semua, bukan kata sekolah sahaja. Universiti, college, orang yang kerja semua tak bersedia untuk menghadapi pandemik dan situasi yang macam ni. Semua struggle. Kita as a teacher pun struggle, budak pun struggle, parent pun struggle, daripada macam-macam aspek. Kita daripada gadget lah, internet access, sumber PDPC, bahan bantu mengajar, macam-macam. Jadi orang kata kalau kita nak pastikan benda ni berjaya, dia nak kena ada kerjasama. Cikgu mengajar, budak kena belajar. Kalau kata cikgu mengajar seorang-seorang, budak tak ikut, budak tak cuba berusaha untuk dapat apa yang cikgu ajar walaupun sikit. Sebab bila kata kita buat online learning, kita tak boleh nak ajar macam mana kita ajar budak-budak tu dalam kelas. Kita tak boleh nak guide seorang-seorang. Kita tak ada peluang untuk kita guide seorang-seorang. Benda ni tak boleh kita nak buat. Jadi kita buat sedaya upaya yang mampu. Bila kata yang pasal viral tu, kita sedikit terkilan bila kata budak-budak tu ambil mudah. Ambil mudah benda-benda macam tu. Kerja rumah apa semua. Bila kata sekolah nak buka balik, tengok tweet tu, alamak kata nak kena buka sekolah, kerja rumah tak siap, biar benda tu. Jadi kita sedikit terasa hatilah. Macam saya sendiri pun saya terkilan bila budak-budak, walaupun tu bukan budak saya. Tapi jadi mewakili rakan-rakan guru, kita tahu benda tu, alamak, kita dah susah payah cuba buat benda tu, cuba bagi ilmu, cuba bagi kerja rumah dalam situasi pandemik ni, tapi tak ada effort untuk budak-budak tu buat. Itu je lah yang terkilan. Cikgu rasa adakah semua pelajar lebih daripada separuh yang macam tu, ataupun itu hanya segelintir dalam 10% je? Dia ada persen dia, ada
persen, dan kalau yang kita nampak untuk sekolah rendah mungkin tak ada masalah. Sebab biasanya macam saya sendiri pun kita bagi tahu dengan parent, tolong tengok anak-anak buat kerja rumah apa semua. Untuk sekolah rendah mungkin tak masalah. Yang tweet apa semua tu kebanyakan daripada sekolah menengah. Yang diorang ada gadget sendiri apa. So diorang rasa benda ni bukan satu kepentingan untuk diorang buat. Diorang tak buat apa, bukan cikgu boleh check. Itu konsep dia. Pastinya kalau kita nak tengok cara mengajar dalam kelas dengan dalam online ni memang berbeza kan. Memang sangat-sangat berbeza. Macam sangat berbeza. Macam cikgu sendiri, preparation tu adakah menjadi satu masalah pada cikgu ataupun online ni sebenarnya lagi mudah? Macam saya, kita sekolah rendah kita lebih suka macam attach to the kids. Kita nak jumpa budak, kita nak hadap budak tu seorang-seorang, kita nak jumpa dia. Let's say kalau dia orang buat latihan ke apa semua, kita nak bimbing depan-depan. Mana yang salah, mana yang betul. Itu. Bila kata online classes ni memang susah lah. Lagi satu, kita punya sumber sangat-sangat terhad. Memang terhad. Dan macam saya sendiri, kita orang kat sini terhad. Saya taklah sebab kita stay di bandar. Macam saya balik ke Kota Baru, tak ada masalah. Tapi budak-budak sini, macam budak sekolah saya, diorang daripada estate. Diorang kawasan pedalaman. Diorang estate dan kat sini internet access pun tak ada. Bukan tak ada, macam slow lah. Dan gadget pun bermasalah. Bukan seorang-seorang ada phone, bukan seorang-seorang ada laptop, tablet, apa semua. Jadi benda tu pun satu benda yang orang kata salah satu cabaran dia. Tapi last saya dapat saya dapat through WhatsApp. Cuba contact orang kampung, cuba contact pengawal security ada kat sini, contact diorang, cuba dapat nombor parents diorang. Then kita buat satu group untuk belajar. Macam tu. Through WhatsApp itu je. Macam saya memang through WhatsApp. Kita rakam video sikit, kita bagi kat budak. Itu macam tu je lah yang kita boleh buat. Sebab kita sumber kita terhad. Ya, betul. So setakat yang cikgu buat sampai sekarang ni, adakah penerimaan tu dah diterima oleh murid-murid ataupun apa yang cikgu nak sampaikan mungkin dalam 50% ataupun 60%? Macam mana cikgu? Nak kata sampai 100% tu tak lah. Sebab benda ni memang susah untuk sampai 100% sebab dia tak sama. Dalam kelas dengan kita buat online learning tak sama 100%. Cuma bagi saya kalau budak dah dapat sikit, at least daripada 10 budak dah dapat 5, dapat 6. Itu dah cukup bagus lah dengan keadaan, dengan persekitaran, dengan situasi yang sekarang. Saya rasa itu dah cukup bagus bagi saya. Janji budak dapat. Tak banyak pun. Contohlah kalau ada di kalangan anak-anak murid cikgu yang tak ada akses internet. So macam mana? Adakah diorang kumpul dengan kawan-kawan diorang ataupun macam cikgu sendiri, apa pendekatan yang cikgu buat untuk diorang yang tak ada internet ni? Mungkin device tak ada, internet tak ada. Yang tak ada internet, hari tu saya datang sekolah. Bila kita datang sekolah, kita ambil budak-budak saya ada buku aktiviti. Tapi untuk tahap 2, biasanya matematik diorang tak ada buku aktiviti. Cuma awal tahun hari tu saya ambil inisiatif, saya beli buku aktiviti. So kebetulan bila PKP saya ambil buku aktiviti, saya bagi dekat security, dekat pengawal kesemasa sekolah, saya bagi kitab dia, tolong serahkan buku ni kepada sekian. Bagi list nama budak, minta dia orang tolong hantar dan setiap 2 minggu hantar ke sekolah. So setiap 2 minggu saya datang sekolah dengan kebenaran. Kita semak apa semua, bagi tahu mana yang salah apa semua, kita buat notes lah dalam buku aktiviti tu. Then minta security tu hantar balik. Macam tu lah, setiap 2 minggu kita ulang, repeat macam tu. Itu untuk budak yang tak ada internet access. Untuk sekarang ni apa saja yang pelajar-pelajar kita ni kena buat di masa waktu COVID sekarang ni, sebab masih lagi belum settle. Kita tengok angka pun dah makin meningkat. So dari segi cikgu juga macam mana? Macam kita di sekolah, terus terang kita orang bagi tahu, kita orang terima tekanan daripada pihak luar. Kenapa sekolah tak tutup? Kenapa universiti tutup? Apa semua. Jadi kita orang tak boleh nak bagi tahu apa-apa. Sebab
kita orang di bawah KPM dan kita hanya menunggu arahan KPM, kenyataan dari KPM. KPM kata sekolah buka, so kita buka. Tetapi SOP tu masih lagi berjalan. Bila kata kes semakin meningkat, macam kita orang pun di sekolah pun cuba berjaga-jaga. Kita tak ada orang kata ada kes dalam kalangan student. Sebab bila kata ada kes, kita tak minta. Cuma bila kata ada kes di kalangan budak, dalam kalangan budak, keboleh jangkitan dalam kalangan budak ni lagi besar. Jadi kita cuba kontrol. Sekolah sediakan hand sanitizer. Macam saya hari tu saya cuba buat, orang kata memohon sumbangan untuk face mask untuk budak. Alhamdulillah saya dapat dah. Dapat, dan buat masa sekarang stok face mask tu masih cukup untuk kita pakai untuk budak-budak. Dan ini saya berterima kasih kepada yang semua yang menerima. Okay. Dan kalau kata sekarang, ibu bapa jangan risaulah. Yang sekolah yang masih dibuka, ibu bapa jangan risau. Pelaksanaan SOP di sekolah tu masih lagi strict. Jangan risau, budak-budak tak ada nak attach each other ke apa semua, diorang tak ada. Diorang sorang-sorang je apa semua. Memang budak stres, tapi itulah SOP dia. Bukan budak kita pun stres, tapi kita nak tak nak kita kena ikut. Sebab kita nak jaga budak kita. Kita tak minta benda ni jadi. Mungkinlah nanti akan ada lagi PKP yang memang sekolah kena tutup. Yang sekolah kena tutup, so tak boleh datang sekolah lagi. So mungkin cikgu ada pesanan untuk pelajar-pelajar sendiri yang ada juga perangai-perangai yang tweet macam tak kisah pasal belajar ni semua. Kalau boleh anak-anak dan budak-budak murid-murid sekolah tu cubalah ikut sehabis baik yang mana yang cikgu-cikgu cuba atur untuk budak-budak, untuk korang semua. Sebab apa yang kita buat adalah untuk kebaikan diorang juga. So marah-marah cikgu tak ada budak pun. Let's say macam hari tu yang bila kata budak maki cikgu apa semua, memang budak marah. Memang cikgu marah. Kita marah. Tetapi marah-marah pun sekejap je. Orang kata marah-marah sayang. Dan untuk murid-murid semua, untuk ibu bapa, mohon bersabar, mohon bertabah. Kita tak minta pandemik ni, cuma kita doakan yang terbaik untuk semua. InsyaAllah. Dan selagi orang kata, selagi ada usaha, selagi ada kudrat kita orang akan cuba sehabis baik. Sebab anak-anak, murid-murid tu amanah kita orang untuk kita orang jaga, dan ilmu yang kita orang bagi adalah tanggungjawab. Betul. Itulah. Alright, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Khairul dan untuk yang sedang menonton sekarang ni. Sama-sama. Dalam keadaan kita pandemik sekarang ni pun, memang seharusnya kita kena tahu tanggungjawab kita, apa tugasan kita sebenarnya. Macam cikgu mengajar, macam mak ayah kerja, mak jaga kat rumah. So anak-anak, adik-adik semua ni, tugasan ataupun tanggungjawab adik-adik kena belajar. So tak boleh lari benda tu. So sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Khairul kerana sudi bersama dengan Thursday Show kita hari ini. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. InsyaAllah dipermudahkan segala usaha yang Cikgu buat, urusan Cikgu buat, dan terima kasih kerana menjadi pendidik kepada kami semua, InsyaAllah. Terima kasih Cikgu. Kita jumpa lagi. Sama-sama. Alright guys, kita jumpa untuk next Thursday Show bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk lain episod. Apa-apa kalau nak komen atau berikan pendapat, boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.